warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi masjid, yang berhormat ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, orang-orang besar kawasan ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya minta maaf lah waktu yang begitu terhad tadi, jadi saya tergopoh-gapah kerana lepas pada ni terus nak balik. Jadi tuan-tuan, saya mulakan dengan satu hadis Nabi SAW untuk kita bincang, iaitu sabda Rasulullah SAW, ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Kamu takutlah kepada kematian, kerana sifat kematian ini dia datang mengejut. Tadi tuan-tuan, sahabat kita telah meninggal dunia. Bagaimana kadang-kadang kita tak sangka dan kita selalu dengar orang bercakap, bila sebut nama kawan kita mati, kita kata, ya Allah, baru bersama dengan tadi, baru semalam temu, baru 3 hari lepas, baru sentiasa. Tapi bila mati ni tuan-tuan, inilah yang jadi masalah, iaitu kita tak sangka dan tak jangka. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa kam min sakimin asyahinan min ad-dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa kam nusijan akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tapi tak mati-mati, hidup. Berapa ramai orang sihat tapi mati mengejut, tanpa kesan apa penyakit. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah, tapi kain kafannya sedang dijahit. Inilah cabaran kita tuan-tuan. Kita tak sangka orang ni mati, orang tu mati, tak sangka. Dia pelik yang amat sangat kematian. Dan mati ni sekali je, dia bukan 4 kali, sekali je. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang tu sekali je mati. Dia tak ada 2 kali, tak ada 3 kali, tak ada 4 kali. Jadi bila kita ingat kepada mati yang pertama sekali, apa di sebalik kematian? Di sebalik kematian inilah yang menjadi kehidupan kita, yang akan kekal okey ataupun tak okey. Sehingga Sayyidina Uthman ibn Affan bila ziarah kubur dia menangis. Maka sahabat-sahabatnya berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu bila ziarah kubur, doa atas kuburmu menangis? Pergi ke perkuburan kamu menangis, cerita bab neraka, bab syurga kamu tak menangis. Kata dia, di sinilah tempat, kalau mereka berjaya di sini, maka berjayalah dalam kehidupan mereka. Tapi kalau gagal di sini, maka gagallah dalam kehidupan mereka. Jadi neracanya ma ba'dal maut, selepas mati itulah yang sebenarnya. Oleh kerana itu dinyatakan bahawa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini merupakan ladang akhirat. Jadi masa di sinilah yang Allah Subhanahu wa taala sebut, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah ciptakan kematian dan kehidupan untuk uji kamu, sama ada kamu ini orang yang baik amalannya atau tidak. Mana yang terlebih baik amalannya. Sebab itulah tuan-tuan, bila sebut tentang bab mati ini, maka kita kena ambil perhati sikit. Orang yang banyak ingat mati, maka orang itu adalah orang yang baik. Kenapa?
Kerana bila dia tahu mati ni, dia akan insaf, dia akan prihatin, dia akan alert dan dia akan fikir. Kita bila sebut mati ni, orang jarang bergurau. Bila sebut mati, orang akan insaf. Mati ni bahaya. Bahaya. Kenapa? Kerana satu perkara yang paling biasa kita dengar, kita tidak bersedia untuk mati. Siapa di kalangan kita semua berani kata saya sanggup mati sekarang? Tak ada, tuan-tuan. Sebab kita tak bersedia. Kenapa? Mungkin amalan kita, mungkin acara ibadat kita, maka kita jarang buat persediaan untuk menghadapi macam itu. Soalnya bila kita nak bersedia? Jadi kalau kita doanya sentiasa duk bergiat, tak, caranya ialah kita kena mulakan dengan belajar ilmu. Belajar ilmu ke masjid, ke surau, maksud saya ilmu agama lah khususnya. Kemudian kita kena amalkan. Kemudian kita kena bina balik kehidupan kita. Kemudian kita cuba seupaya mungkin untuk tadabbur kehidupan. Kita cuba untuk baiki kehidupan biar jadi jauh lebih baik daripada apa yang kita ada. Kita cuba dengan seupaya mungkin dan dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Inilah yang kita nak, tuan-tuan, dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mati satu hakikat yang menjadi pengukur kepada kebaikan kita atau tidak. Masa kita mati tu, kita boleh tahu, kata ulama, okey ke KO kita. Di mana kebanyakan manusia akan mati berdasarkan kepada apa amalan paling banyak dia lakukan di muka bumi. Masa dia hidup, apa yang paling banyak dia lakukan? Itulah. Kalau dia banyak lakukan kebaikan, ghaliknya dia mati dengan kebaikan tu juga. Kita dengar pada mati dah, Allah mati dah, mati. Masa mana? Baru ambil wuduk nak pergi ke masjid, baru pulang ke masjid daripada masjid, baru tengah jalan nak sampai ke masjid. Dia akan jadi sekitar tu sebab dia biasa macam tu. Jaga orang tu mati lain daripada bidang apabila dia buat ni. Ada seorang dulu dah mati ni, tuan-tuan. Bila kita tengok, dia tak boleh kita katakan bila buat baik mesti mati baik, tak. Sebab itu kena ada satu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matilah aku dalam keadaan husnul khatimah dan janganlah mati aku dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kerja kita kena minta semua, minta biar mati dalam keadaan husnul khatimah. Seorang ulama besar di Mesir, namanya Syekh Abdul Hamid Kish, pandai dia ceramah. Dia meninggal sekitar 1996 ataupun awal sikit lagi. Ceramah sedap, panas, suara kuat, hebat. Dia orang buta, tapi sejarah dia panjang, hebat. Ceramah sedap, kuat suara dia. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan boleh tengok, tapi bahasa Arab lah. Tuan-tuan tahu dia mati macam mana? Dia mati tengah malam sedang sujud pada Tuhan. Orang pun tengok kenapa dia mati macam tu, kan? Mati sedang sembahyang, sedang sujud pada Tuhan. Pelik. Jadi orang pun cek, rupa-rupanya dalam ceramah dia, selalu dia ceramah, dia sebut dalam doa dia, Ya Allah, Ya Tuhanku, matikanlah aku bersama golongan yang sedang sujud padamu, dalam keadaan bersujud padamu, Ya Allah. Berkat dia doa macam tu, dia mati pun macam tu, tuan-tuan, dalam keadaan sujud pada Tuhan. Inilah Syekh Abdul Hamid Kish rahimahullah ta'ala. Ada dalam satu YouTube juga cerita, ialah cara Mesir ni dia tanam mayat dia lain sikit pada kat kita. Ada dia lah tempat. Kebetulan ada saudara dia
gicek tanam orang sebelah dia tu, tengok baru dia ni masih lagi utuh macam asal selepas hampir 13 tahun mati. Ini makna yang nak sebutnya bahawa Allah pelihara orang-orang yang baik, Allah muliakan kehidupan dia. Mati dia sebab dia banyak macam tu. Saya pergi ke Mekah, ke Madinah, saya dengar orang ceramah, seorang syekh ceramah. Ceritanya bila tafsir firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Bila kamu selesai melaksanakan ibadat, kamu selesai melaksanakan ibadat solat, kamu selesai melaksanakan ibadat haji, maka kamu kena sebut nama Allah sebanyak-banyaknya macam kamu sebut nama abahmu, keluargamu. Orang Arab dulu dia suka berbangga dengan ayah aku dulu, nyak aku dulu, atuk aku, dia sebut. Jadi Allah gantikan, Allah suruh gantikan daripada dulu sebut nama abahmu, sebut Allah banyak. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, sebut banyak. Cerita Tok Guru ni, dia kata dalam satu, ada seorang lelaki, dia ni selalu zikrullah, sebut banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seumpama ni apa-apa zikir. Satu hari dia naik kereta dengan anak isteri dia, dia bawa kereta. Sedang dia bawa kereta, tiba-tiba ada dalam kereta tu anak-anak ni, maklum sajalah, bising, duk bercakap, wah, dia pun jadi senyap. Anak buat gaduh sama-sama dalam kereta, cakap banyak. Dalam keadaan macam itu, tiba-tiba dia kata pada anak keluarga dia, diam. Terkejut semua. Lalu dia kata, jom kita zikir pada Allah, la ilaha illallah. Sebut hanya beberapa minit sahaja, tiba-tiba aksiden, dia mati. Nak gambarkan pada kita bahawa orang ni dalam hidup dia, dia banyak zikir pada Allah. Tiba-tiba dalam episod hayat dia, sebelum dia mati tu, terlalai sikit, anak-anak bising dalam kereta kan. Tapi Allah bangkitkan ingatan, taufik dan hidayahkan kepadanya untuk ingat balik. Maka matilah dia dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah. Itu mahalnya tuan-tuan. Dan cuma macam ini tak ramai berlaku. Saya pernah berforum dengan seorang doktor pakar di Putrajaya. Ini cerita lama, 10 tahun mungkin pun. Dia kata ramai sekali saya menghadiri orang yang hampir mati. Bila saya hadir dalam majlis orang hampir mati ni, saya tengok di hospital tu, sikit sahaja yang saya tengok dia mati dengan mengkhatimahkan kalimah akhir dia, la ilaha illallah. Tengok tuan-tuan. Jadi mahalnya kita nak dapatkan mati kita dengan la ilaha illallah. Saya kata pada tuan-tuan, kalau boleh belilah, kalau boleh belilah 10,000, dapat 10,000 tu bayar, mati dengan la ilaha illallah, tu nak beli tuan-tuan, tu nak beli. Tapi masalahnya bukan boleh beli macam tu. Dia tak boleh beli, tapi dia kena amal, dia kena doa, dia kena bersungguh, dia kena mujahadah dengan sebaik-baik. Tuan-tuan, hidayah milik Allah, hidayah milik Allah. Sebab itu kita kena minta dengan Allah banyak-banyak, agar kita mati dengan dalam hidayah Allah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita buat apa yang baik. Sebab mati kita itulah yang akan kita dibangkitkan Allah pada hari kiamat kelak. Seorang sahabat Nabi duduk atas unta, sedang pakai ihram ketika melaksanakan ibadat haji pada masa Hajjatul Wada.
mulutnya tak lekang daripada sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sedang sebut macam tu, entah macam mana sampai ajal. Jatuh daripada unta, terpijak unta pada lehernya, mati dia. Ni masa Nabi sedang buat hajatul wada. Apa kata Nabi? Mandikan dia, tak payah kapang dia, melainkan kapang dengan kain ihramnya sahaja 2 helai tu. Lalu Nabi kata apa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Orang ni akan dibangkitkan kepada Allah pada hari kiamat kelak, mulutnya akan sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini mati tuan-tuan. Dan hidayah ni milik Allah. Ada seorang sahabat, saya selalu kisah saya khutbah Jumaat di Putrajaya. Khutbah di surau, satu surau Jumaat Putrajaya. Sudah khutbah, sahabat kita ajak makan, saya pun makan lah. Sudah makan, sahabat-sahabat saya yang ikut saya ni pergi makan pula. Jadi lambat, saya kena tunggu lah. Saya pun duduklah tepi dinding tunggu. Sedang tunggu, sahabat-sahabat lain likung saya buah. Ada seorang sahabat tu kata beli. Dia kata, "Tu kenal tak orang ni?" Kata, "Tak." "Ini orang Indonesia. Dia ni gitaris, pemain gitar terhandal. Dia ada band. Dia pandai gitaris. Dan dia menega gini. Lalu orang ni pun cerita kat saya sejarah dia. Dia ada kedai besar, dia main gitar, dia ada kumpulan band. Kemudian dia minat kepada arah tabligh. Dia pun masuk tabligh. Bila dia masuk tabligh, dia pergi dakwah orang ni. Entah macam mana kedai dia mula jatuh. Ekonomi menyebabkan dia bankrupt. Dia akhirnya tak ada apa, tak menjadi. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama, Tok Kiai. Dia cakap dengan Tok Kiai tu, dia kata, "Tok, saya ni berat, susah. Apa yang berlaku ni susah sangat." Tok Guru ni jawab apa tuan-tuan? Tu ni kata, "Apa kamu susah? Apa kamu susah? Orang kaya mau mati." Dia jawab macam tu. Kawan ni pun pening, macam benda tu jawab. Kita dah bincang orang lain, dia sebut, "Apa kamu susah? Orang kaya mau mati." Habis dekat tu dia balik, dia termenung di pejabat dia seorang. Lalu dia memikir, saya kata orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa pun mati. Dia naik sepeda balik rumah. Lalu dia pun nyanyi seorang-seorang ni, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Sampai rumah, bini dia pun sambung, tengok macam mana keadaan. Dia pun cakap dengan bini dia, orang kaya mati, orang miskin mati. Bini dia kata, "Sedap ni," kata, "boleh buat lagu ni," kata. Dia kata bagus. Bini dia pun saja pergilah dekat satu bank, suruh ambil lagu tu. Tokek tu kata, tak boleh. Kenapa? Kita tak ada penyanyi. Tak, awak menyanyi. Kata, "Saya bukan penyanyi, saya gitaris, main gitar je." Tak, dia kata, "Awak kena nyanyi, sebab tu lagu awak feeling tu lebih." Jadi dia pun nyanyi, tuan-tuan, nyanyi lagu tu.
Lagu tu tuan-tuan top di Indonesia. Kalau tuan-tuan buka YouTube, ada orang kaya mati, lagu nasihat. Kaya dia, okey hidup. Sebab tu dia cerita satu hari lama faham dia tu, dan dia dakwah. Datang satu telefon tu suruh dia pergi ke hospital. Dia pun datang hospital. Sampai hospital, dia temu dengan seorang lelaki daripada Jerman. Lelaki Jerman tengok dia. Dia kata, you ke suruh I masuk Islam? Masa dakwah dia camping. Dia kata, you. Lelaki Jerman tu cakap dengan dia, kalau I masuk Islam, apa I dapat? Kalau I masuk Islam, apa I dapat? Dia kata, saya jawab spontan, saya kata, syurga. Betul? Betul? Kalau begitu ajarlah saya mengucap. Ajarlah cara saya nak masuk. Dia pun ajar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah aja mengucap dan faham, tu mati. Sekali pun tak pernah semaya, tu mati. Habis esok. Lepas beberapa bulan, orang telefon dia, rupanya peguam kepada orang Jerman. Dia kata, aset harta orang ni telah berhak kepada kami, ambillah. Tak pasal-pasal dia jadi terjutawan, sebab orang ni tokoh besar syarikat. Ialah satu dalam 10 juta adalah seorang macam tu, bukanlah semua. Jadi janganlah kita cerita-cerita pula macam tu. Apa yang saya nak sebut, moral story-nya ialah kita tengok taufik hidayah berlaku kepada orang tu dalam hidup dia 60 tahun ke 50 tahun ke sebelum dia mati, semuanya dalam keadaan kufur. Tapi datang hidayah Allah, dia jadi Islam, masuk. Kita ni orang Islam dah, maka kita syukuri, sebab kita boleh gandakan pahala kita. Kita buat kerja tuan-tuan, ambil masa hidup ni tuan-tuan. Kita tengok macam kita naik atas jalan raya, kereta, ada semua kereta. Kereta besar ada, kereta kecil ada, kereta besar sangat ada, kereta biasa sangat ada, kereta lama ada, semua. Mana situ kita tahu orang ni kaya, ni amat kaya, ni sederhana, ni sangat-sangat kaya, kita tahu semua. Maka begitu juga di akhir-akhir kelak, ada orang yang senang, ada orang susah, ada orang kaya lunak, ada orang ini. Semuanya bergantung pada amal hidup di dunia. Kalau okey hidup di dunia, okeylah. Kalau tak okey hidup di dunia, maka tak okeylah. Sebab itu kita kena ambil peluang. Pak Hamka kata, hidup kita hanya sekali, justru biar berhenti. Kita semayang, ini untuk kita. Cuma oleh kerana kita hidup ni, kita kena fikir satu benda, namanya bagaimana nak banyakkan pahala kita. Nak banyakkan pahala, nak mudah lagi. Kita macam kita kerja, kita nak kerja mudah-mudah. Macam kita juga pahala pun, kalau boleh kita nak mudah-mudah, banyak lagi. Ini baru untuk kita. Satu hari Nabi bersama isteri dia Juwairiyah, kalau tak silap. Sudah mayat, Nabi duduk di rumah, isteri dia pun duduk sama. Duduk atas di kos jadah, dia pegang tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, seumpamanya isteri dia ni. Maka Nabi pun keluar rumah. Pusing, adalah usang-usang dengan sahabat, dengan apa. Nabi patah balik. Nak masih lagi Juwairiyah duduk atas jadah lah, kalau kita kata tempat semayang, duduk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Bagus dah isteri Nabi? Bagus. Tapi ambil masa beberapa jam, mungkin sejam, mungkin setengah jam, mungkin lebih lagi. Nabi tanya, ya Juwairiyah, apa kamu buat daripada tadi sampai aku keluar, sampai aku masuk balik? Masih macam tu je? Ya, zikir ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab, wahai Juwairiyah, kamu nak tak
Aku bagi tahu kepada kamu, kalau kamu zikir maka pahalanya sama banyak dengan apa yang kamu zikir banyak tadi. Kata dia nak sangat. Nabi pun kata kepada dia, bacalah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Mudah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Buat macam tu. Tuan-tuan, tengok pahalanya sama. Sebab tu kita kena belajar. Buat benda sikit tapi dapat banyak. Jadi untung kita. Contoh, kita dapat satu maklumat bahawa pentingnya sembahyang sunat ni bagus. Kita pun bercadang nak sembahyang sunat banyak. Kita bercakap dengan bini kita lepas sembahyang maghrib. Kita kata, jangan ganggu abang. Abang lepas ni abang nak sembahyang sampai pukul 9. Jadi awak masaklah dulu, selesai semua sekali apa-apa, pukul 9 mari baru kita sembahyang syak bersama. Jadi dia pun buatlah sampai 20 tahun dia buat kerja gitu. Baguslah lelaki ni, sebab kuat sembahyang sunat banyak. Dia ambil waktu maghrib ke isyak tu sejam, 2 jam ataupun sejam setengah ataupun 2 jam. Tiap malam dia buat macam tu. Bagus dia, masya-Allah, 20 tahun dah dia buat. Dan dia rasa seronok sebab dia boleh sembahyang sunat. Bagus tak? Bagus. Tapi tuan-tuan, ada sahabat dia, jiran dia sebelah rumah. Sebelah rumah ni biasa je, taklah macam dia kuat sangat sembahyang, sederhana. Tapi perangai kawan dia, jiran dia sebelah rumah, setiap kali nak masuk waktu maghrib, pukul 7.30 ke 7.20 ke, dia pastikan dia dengan bini dia, dengan anak-anak dia pukul 7 siap-siap naik kereta pergi masjid. Ni kawan dia pula ni. Tiap-tiap hari bawa bini, bawa anak, dia sendiri pergi masjid. Siap-siap pakaian, sampai masjid, masuk dalam tabung RM1, RM2 dalam masjid. Temu orang, menyapa, senyum, tanya apa khabar, sembahyang sunat. Lepas pada tu belajar, dengar untuk guru mengajar. Kemudian sembahyang maghrib berjemaah, sembahyang isyak berjemaah. Kemudian balik begitulah. Wallahi, saudara kita yang kedua ni jauh lebih baik daripada hak dia. Pertama, sifat ajakan kepada anak bini ke masjid ni satu perkara yang sukar apa-apa. Dia mendakwah dah tu, itu mahal tu. Kedua, dia ajar dah, didik dah anak dia masuk masjid, mau bagilah duit serial ke berapa ke semua sekali. Ketiga, anak-anak dia pula dapat ilmu, dia dapat ilmu, bini dia pun dapat ilmu, dapat keberkatan. Ni cara dia. Dia buat tapi fikiran dia, cara dia tu nampak remeh tapi jauh lebih besar lagi. Ini kita nak tuan-tuan. Apa payah sangat? Siapa di kalangan kita mampu nak ajar anak bini kita? Letih tuan-tuan. Zaman sekarang sibuk, masing-masing duk WhatsApp je, duk main mesej je. Tapi kita peruntukkan sejuzuk masa kita untuk bawa anak bini kita, untuk bawa keluarga kita ke masjid. Bagus tak? Amat bagus. Atas asas inilah tuan-tuan, marilah sama-sama kita insafi. Marilah sama-sama kita insafi. Kita mesti fikir macam mana nak tambah pahala kita, macam mana nak tambah ibadat kita. Mudah sangat. Kita Allah bagi mulut. Nabi bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, saqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimah amat disukai oleh Tuhan yang Rahman, berat pada neraca timbangan, ringan pada ujung lidah. Kalimahnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tak berat apa nak sebut macam tu.
Jadi kita boleh tambah lagi pahala. Dan kita fikir perkara yang besar, tuan-tuan. Jangan kita fikir perkara yang kecil. Bila kita fikir perkara yang besar, maka kesannya besar, high impact. Jadi jangan kita fikir saya saja, kita fikir macam mana kita nak majukan masjid di kampung kita ni. Macam mana kita nak jadikan sahabat-sahabat kita ni kasih kepada masjid. Macam mana kita nak bawa mereka ni boleh pergi ke masjid semua. Saya sebelum datang ke sini, saya terbaca satu WhatsApp baik. Cerita tahun 1850. 1850, tuan-tuan. Tahun 1850 pernah orang putih sampai ke Afghanistan. Bila sampai ke Afghanistan, tuan-tuan tahu apa yang berlaku di Afghanistan. 1850 bukan 1950. Silap dengan silap pula. 1950 ni baru 60 tahun lebih, baru 70. 1850 lebih kurang, tepat saya tak tahulah. Orang putih tengok orang Afghanistan masa tu sembahyang subuh di satu kawasan sampai ratus ribu orang. Dia kata bala ni kata. Bala kalau macam ni. Bala. Maknanya signal kemenangan Islam terwujud kepada bumi Afghanistan sejak zaman tu. Dan sebab itu mereka geram sangat ke bumi Afghanistan. Tuan-tuan tahu apa kata tokoh ulama zaman dahulu, Amir Syakib Arsalan atau seumpamanya, ada seorang tokoh, dia kata, kalau dunia Islam ini rebah, maka akan ada satu akar yang akan bangkit, akan ada satu negeri, iaitu Afghanistan. Sebab apa? Sebab dia tengok suasana tu, nampak. Sebab itu bila mana satu-satunya negeri yang tak boleh ditakluk, dijajah oleh Inggeris, salah satunya Afghanistan masa tu. Mereka hantar, mereka serang. Akhirnya yang baliknya seorang sahaja yang selamat, itu pun nak jadi you bicara tolong rakyat, tolong khabar. Ada dua orang Yahudi dan orang Palestin. Kedua-duanya adalah pelajar di satu universiti di luar negara. Bila duduk, kedua-duanya pun cakap lah. Dia kata, saudara kena ingat, Nabi kami pernah sebut bahawa tidak berlaku kiamat sehingga orang Yahudi akan diperangi, dibunuh, sekalipun mereka berada di belakang pokok, di belakang batu, dan pokok dan batu itu bercakap, ya Muslim, ya Abdullah, haza Yahudiyyun wara'i faktubhu. Siapa tahu, kecuali pokok Raqam, hadis masyhur sana. Orang Yahudi jawab apa, tuan-tuan? Dia kata, saudara, hadis yang kamu baca tu kami tahu, hadis yang kamu baca tu kami faham, tapi orang yang boleh bunuh kami bukan orang macammu. Orang yang boleh bunuh kami adalah orang yang sifatnya sembahyang berjemaah pada waktu subuh, dan kamu belum lagi sampai tahap. Tuan-tuan, maksud saya, kadang-kadang kita tak fikir acara ibadat kita ni sebenarnya penting dalam hidup kita. Kita nak supaya kita ni berjaya hidup dunia dan akhirat. Solat merupakan satu mukaddimah kejayaan bagi seseorang. Sebab itu Tok Bilal, sejak kita kecil sampai kita tua, sampai ke mati, sambung pula anak cucu kita, selalu Tok Bilal azan, tak pernah ubah lafaz azan tu. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, lepas tu hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah tu kita faham, dia sembahyang. Tapi hayya 'alal falah nak gimana? Al-falah tu apa makna? Kejayaan, kemenangan. Dah nak gimana? Maknanya orang yang solat, orang itulah yang berhak untuk mendapat
kemenangan, kejayaan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Telah berkemenanganlah orang beriman, mereka yang dalam solat mereka itu khusyuk. Jadi kita kena ambil macam tu. Kita kena semayang, kita kena ajak anak bini kita semayang, kita kena pergi masjid, kita kena imarahkan masjid, kita susah macam mana pun sedekah walaupun 10 sen di masjid dalam tabung masjid. InsyaAllah inilah saham-saham akhirat kita, dan inilah penyelamat hakiki kita, dan inilah yang akan menunjukkan dalam mizan hasanat kita, neraca timbangan kebaikan kita pada hari yang Allah nyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Tuan-tuan, kita bertekad kalau boleh biarlah hidup kita ni penuh dengan kebaikan dan berarti dalam hidup. Saya kisahkan seorang lelaki, tuan-tuan jangan dengar nama, Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Kenal pun tak nama dia. Orang ni tuan-tuan, dia telah mengislamkan orang 11 juta orang. Ni bukan orang Melayu, orang Kuwait. Meninggal dunia tahun 2013. Dia bina masjid 5,700 buah. Dia bina universiti 5 buah di Afrika semua kebanyakan. Dia tanggung anak yatim dan orang susah lebih kurang 500,000 orang. Dia wakafkan semua ni. Inilah orangnya tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok macam mana kita, begitulah buku-buku yang lain tuan-tuan kalau tengok untuk kita hadam dan seumpamanya. Hadis banyak saya riwayatkan atau sebutkan dalam kafi hadis 40 yang sesuai untuk buat pengajaran di sini, dan isu-isu semasa pun tuan-tuan boleh tahu. Dan kalau nak jelas boleh rujuk dalam laman web kami www.mufti.wp.gov.my. Kita banyak kemukakan bayan linnas macam kitab-kitab ni, termasuklah solat di atas kursi, RU 355 dan seumpamanya, supaya kita sentiasa memeriahkan majlis ilmu. Dan saya mohon maaf bahasa saya guna kasar dan tak sesuai. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.